30 Mac tahun 1896, seorang tongkang menemui satu beg yang di dalam beg itu ada mayat bayi di Sungai Thames di Reading. Penemuan tersebut telah membongkarkan satu jenayah yang dilakukan oleh seorang Amelia Dyer. Amelia Elizabeth Horbury yang dilahirkan pada tahun 1836 dari keluarga pembuat kasut yang terkenal. Dalam erti kata yang lain, Amelia ni pada waktu kecil dia tidak mengalami masalah kemiskinan, tetapi zaman kanak-kanak dia rosak akibat ibu dia. Ibu dia mengalami masalah mental yang mana Amelia kecil dia sentiasa melihat keganasan yang dilakukan oleh ibu dia, dan dia juga diwajibkan untuk menjaga ibu dia sampailah ibu dia meninggal. By the way, Amelia ni adalah anak bongsu daripada 5 adik-beradik. Kakak dia meninggal ketika kakak dia berumur 6 tahun. Jadi ketika itu dia lah satu-satunya anak perempuan. Amelia ni dia diwajibkan untuk menjaga ibu dia sehinggalah ibu dia meninggal pada tahun 1848. Dan penyelidik researcher dia sudah memberitahu akan kesannya terhadap Amelia dari segi psikologi, sebab Amelia kecil dia terpaksa hadapi ibu dia yang ganas, almarhum ibu dia yang ganas. Selepas kematian ibu dia, Amelia ni dia duduk dengan aunty dia di Bristol. Dia bekerja sebagai dengan orang yang membuat korset lah. Dia pernah tinggal dengan makcik dia di situ, di Bristol. Tahun 1859, ayah kepada Amelia iaitu Samuel pula meninggal dunia dan segala bisnes kasut diwarisi oleh abang dia. Amelia dengan abang dia ni tidak mempunyai hubungan yang baik. Amelia yang berumur awal 20-an pada masa itu bernikah dengan seorang lelaki, George Thomas, berumur 59 tahun. Tapi di dalam sertifikat perkahwinan mereka, George Thomas dia menolak 11 tahun daripada umur dia, dan Amelia menambah 6 tahun daripada umur dia supaya mereka dapat berkahwin lah, sebab jarak mereka sangat jauh. Amelia di awal 20-an, George pula di usia 59 tahun. Setelah berkahwin dengan George Thomas ni, Amelia dia belajar untuk menjadi seorang jururawat, dan pada waktu itulah dia bertemu dengan seorang bidan yang bernama Ellen Dean, dan Ellen Dean ni lah mengajarkan Amelia tentang baby farming. Amelia berkenalan dengan Ellen Dean dan belajar cara untuk buat duit dari rumah dengan cara macam mana dia memberikan penginapan kepada ibu-ibu yang mengandungkan anak luar nikah, dan kemudian bayi itu diorang ambil, dijadikan anak angkat ataupun dibiar mati kelaparan. Ellen Dean ni akhirnya dia melarikan diri sebab dia takut menjadi perhatian orang-orang lah. Nah, dari situlah Amelia belajar tentang baby farming. Okey, kenapa baby farming ni berlaku pada waktu itu adalah kerana pada tahun 1834 di Britain dia mengubah satu undang-undang yang mana memansuhkan kewajipan daripada ayah-ayah pada budak-budak tersebut untuk membiayai budak tersebut. Jadi anak yang lahir di luar nikah ni dia di tengah masyarakat dipandang rendah. Dalam masa yang sama, si ibu-ibu ni dia struggle dalam segi kewangan. Jadi maka muncullah ejen-ejen yang menawarkan khidmat untuk mengambil anak ni sebagai anak angkat dengan syarat
dengan bayaran tertentu. Maknanya si ibu ni akan membayar si ejen ni dengan bayaran tertentu dan dia tinggalkanlah anak tu dengan ejen ni. Yang dipanggil sebagai tukang perawat. Okey, so tukang perawat ni jadi kat sini banyak berlaku kes yang tak masuk akal. Sebab apa? Si perawat ni dia nak duit tu, kadang-kadang dia biarkan budak tu mati kelaparan. Jadi bila sebab nak keluarkan sertifikat tu ke doktor, dia orang katalah ini sebab kematian berpunca daripada bayi ni memang daripada awal lahir bermasalah, padahal semua tu adalah ulah diorang, ulah orang yang mengamalkan konsep baby farming ni sendiri. By the way, ada daripada ibu-ibu bayi tersebut ni, dia nak mengambil kembali anak-anak dia daripada si perawat yang mengamalkan baby farming ni lah, ataupun untuk melawat untuk cek sama ada keadaan anak-anak tersebut. Tapi dia orang mengalami masalah untuk mengambil atau untuk melawat anak tersebut. Dalam masa yang sama, dia orang malu dan dia orang takut untuk membuat report polis akan tindakan jenayah yang telah dilakukan oleh perawat ni ataupun orang yang menjaga anak-anak dia orang ni. So, jadi polis dia tak dapat nak detect akan kehilangan bayi ni dengan lebih tepat. Jadi itu adalah salah satu punca lah kenapa baby farming ni macam ni. Tahun 1869, George Thomas dia meninggal dunia. Dan Amelia ni dia perlukan duit dan maka dia kembalilah melakukan kerja baby farming ini. Dia perlukan duit, so dia buat baby farming ni. Dia pun iklankanlah khidmat dia di tempat iklan dengan syarat pembayaran dibuat di awal dan yang si ibu-ibu ni pun kena siapkan baju-baju untuk bayi. So, by the way, si Amelia ni dia sempat menikah dengan William Dyer. Sebab itu dia dipanggil Amelia Dyer. Tapi dia tinggalkan William tu. Okey, macam aku cakap tadi, ejen-ejen baby farming yang lain, dia akan biarkan bayi-bayi tersebut kelaparan and then mati secara natural lah istilah dia. Tapi si Amelia ni dia tak nak buat macam tu. Dia ambil keputusan selepas saja dia menerima bayi-bayi tersebut, dia terus membunuh supaya duit tu sebahagian besar disimpan ke dia. Jadi dia dalam kata lain, duit yang dia terima tu dia tak payah keluarkan untuk support bayi tu sebab bayi tersebut dah mati. Jadi duit tu banyak ke dia sajalah. Jadi si Amelia Dyer ni ketika dia nak menguruskan bayi ni, dia perlu menguruskan, dia perlu ada sertifikat macam sijil kematian bayi ni lah. So jadi dia berurusan lah dengan doktor. Dan doktor yang berurusan dengan dia ni berasa pelik sebab banyak sangat berlaku kematian bayi yang di bawah jagaan Dyer. So dia pun buatlah report polis siasat dan Amelia dia dapati bersalah. Tapi Amelia ni dia hanya dihukum untuk bekerja keras selama 6 bulan sahaja, yang mana rasanya benda tu tak logik kot. By the way, si Amelia Dyer ni, dia ni daripada awal karier dia membunuh, dia ni sering mengambil alkohol dan juga dia mengambil opium. Tak silap apa aku nama opium. Opium tu aku tak sure apa benda, tapi macam candu atau drug lah. Dan dia juga pernah mencuba membunuh diri dengan meminum 2 botol laudanum. Aku tak tahu apa laudanum tu, korang Google lah sendiri. Tetapi sebabkan badan dia ni dah imun dengan
kandungan-kandungan yang berasaskan opium. Jadi dia tak mati, dia hidup. Selepas dia bebas daripada hukuman yang 6 bulan tersebut, dia kembali melakukan kerja dia, baby farming. Tapi kali ini dia menyedari bahawa kalau dia melibatkan doktor, dia akan kesan dia sudah tahu. Jadi apa yang dia buat, dia membuang bayi-bayi tersebut. Dan Emilia ni sepanjang kerjaya dia sebagai baby farming, sepanjang dia melakukan jenayah-jenayah ni, dia banyak kali berpindah, dia banyak kali menggunakan nama-nama samaran. Jadi orang susah nak jejak dia sebab keseringan dia berpindah. Last sekali dia duduk di Reading, Reading tu di silap aku dekat Berkshire tersilap. Di Reading. Januari 1896, seorang gadis bar, Evelina Marmon, melahirkan seorang anak di luar nikah di Cheltenham. Jadi selepas dia melahirkan bayi dia ni, dia pun pergilah ke newspaper untuk mengiklankan, untuk mencari orang yang boleh mengambil anak dia ni sebagai anak angkat. Ketika dia nak post iklan tu, dia ternampak satu iklan yang mana sepasang suami isteri mencari anak untuk diadopsi atau untuk dijadikan anak angkat, maknanya untuk dia belilah. Tapi dengan bayaran, si ibu ni kena bayar 10 euro, tak silap 10 euro, dan juga disiapkan barang-barang bayi tersebut, iaitu pakaian. Jadi dia si Evelina ni, si Marmon ni pun hubungilah orang tersebut yang menggelar dirinya Miss Harding. Padahal Miss Harding itu adalah Dyer sendiri, Emilia Dyer sendiri. Selepas Marmon berhubung dengan Miss Harding tersebut, Miss Harding pun datanglah ke Cheltenham seminggu selepas tu untuk mengambil bayi. Jadi si Marmon ni dia terkejut sebab yang datang tu orang sudah tua. Tapi apabila dia melihat kedekatan anak dia dengan si Miss Harding yang nama palsu ni, jadi dia yakinlah si Marmon ni dia berniat untuk sebenarnya ketika dia bagi ke Emilia anak dia ni, dia berniat untuk mengambil kembali anak dia satu masa nanti, sebab waktu sekarang dia tak boleh nak jaga anak dia sebab dia nak bekerja. Dengan keadaan, dengan undang-undang yang tadi tu yang aku cakap. Tapi si Miss Harding ni ataupun Emilia Dyer ni, dia tak balik pun dekat Reading. Dia pergi ke London di rumah anaknya, dan di situlah dia ambil pita pengukur baju, dia jerut ke leher anak Marmon, ataupun nama bayi tersebut adalah Doris Marmon. Dia jerut. Okey. Lepas beberapa hari kemudian, datang lagi seorang bayi. Pita yang ada kat leher Doris Marmon tu, dia ambil, dia jerut bayi yang baru dia jaga, baru dia ambil tersebut. Kemudian dia ambil lah mayat si Doris Marmon ni dengan mayat bayi yang baru dia bunuh ni, dia letakkan dalam satu beg, dia letak batu bata, dan dia semasa dia nak balik ke Reading, dia tenggelamkan bayi tersebut di Sungai Thames pada 2 April, aku tak ingat berapa April. Tapi tanpa pengetahuan Emilia sendiri, sebenarnya pada 30 bulan 3, seorang tongkang menemui mayat bayi yang dikenali dengan nama Helena Fry. Bila dia identifikasi, ternyata bayi itu bernama Helena Fry. Okey. Helena Fry ni adalah satu-satunya mungkin bayi yang
Amelia dia tak berjaya tenggelamkan kerana mungkin badan dia terlalu kecil atau apa, tak pasti. Okey, jadi benda ni, penemuan ni menjadi kes polis. Yang menariknya, dalam penemuan bayi ni ada pita baju yang bernama Miss Thomas. Macam aku cakap tadi, Amelia Dyer dia pernah berkahwin dengan George Thomas. Dari situlah terbongkarnya kegiatan Amelia Dyer. Macam aku cakap tadi, Amelia Dyer ni dia sering berpindah-pindah. Jadi polis dia dapat agak yang Amelia Dyer ni akan berpindah. Apa yang dia orang buat, dia orang pasang perangkap melalui seorang perempuan muda, supaya perempuan muda ni melakukan bisnes lah, dengan bisnes yang itu dengan si Amelia Dyer. Jadi Amelia Dyer ni dah termasuk perangkap. Ketika Amelia Dyer buka pintu rumah dia, ternyata yang ada kat situ adalah polis. Jadi Amelia Dyer akhirnya tertangkap. Ketika polis masuk ke rumah Amelia Dyer, polis menghidu bau mayat yang kau tahu yang macam teruk lah, terrible. Dan dia juga menjumpai pakaian bayi. Walaupun pada waktu tu terdapat bau mayat yang sangat kuat, tapi polis tak berjaya menjumpai mayat di rumahnya Amelia Dyer. Polis menjumpai surat-surat yang dikirimkan oleh ibu-ibu para bayi tersebut lah. Dan dijangkakan bayi yang terlibat dalam jenayah Amelia ni lebih kurang 400 orang. Itu yang dijangkakan. Yang confirm adalah 6 orang. Jadi Amelia Dyer ni dijatuhkan bersalah dan dia dihukum gantung. Okey. Pada waktu yang sama, ramai orang yang menjangkakan si Amelia Dyer ini adalah Jack the Ripper, sebab waktu dia pembunuhan The Jack Ripper juga berlaku pada waktu yang sama dengan si Amelia Dyer. Tapi itu tidak ada bukti yang kokoh yang mengatakan Amelia Dyer ni adalah The Jack Ripper. Itu just rumor sahaja. Dan si Amelia Dyer ni, dia disebabkan 400 orang bayi yang dia bunuh ni, yang berdasarkan surat-surat, penemuan surat-surat ibu bayi, dia dikatakan antara salah seorang pembunuh yang dia dikatakan pembunuh bersiri yang paling produktif pada zaman dalam sejarah. Sebab dijangkakan waktu pembunuhan dia yang dilakukan hampir 30 tahun. Punyalah panjang masanya. Kerana kesnya si Amelia Dyer ni, undang-undang tentang pengambilan anak angkat diperketatkan. Itu dari segi positifnya lah. Itu pun selepas telah mengorbankan 400 orang bayi. Mungkin lebih. Itu untuk si Amelia Dyer. Tapi macam mana dengan perawat-perawat, ejen perawat-perawat yang lain, ejen baby farming yang lain? Berapa ramai pun tak tahulah. Aku rasa mau beribu tu bayi yang mati. Okay, by the way guys, please subscribe, like and share. Sebab next video aku akan upload lagi tentang kisah-kisah apa saja as soon as possible. Thank you.